Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera murid-murid, apa khabar? Okay, Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam sesi PDPR Sains KSSM tingkatan 4. Okay, jadi jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam tema 4, iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Bidang pembelajaran yang terakhir untuk silibus Sains KSSM tingkatan 4, iaitu bidang pembelajaran 12.0 tenaga nuklear. Yang mana kita tahu dalam tenaga nuklear kita ada 4 standard kandungan. Tetapi untuk hari ini kita akan fokuskan pada standard kandungan 12.3, iaitu impak penggunaan tenaga nuklear. Okey, yang mana dalam impak penggunaan tenaga nuklear ni kita ada 2 standard pembelajaran yang kita akan bincangkan, iaitu 12.3.1 menceritakan impak penggunaan senjata nuklear kepada hidupan dan persekitaran. Okey, manakala 12.3.2 merumuskan impak ujian nuklear ke atas persekitaran. Okey, jadi ini dua ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey kelas. Pada sekitar tahun 1940-an, penyelidikan awal tentang tenaga nuklear dijalankan untuk menghasilkan bom. Okay, jadi bom nuklear ni dia dah dikaji, dia dah dijalankan penyelidikan pada tahun 1940-an. Waktu ni Malaysia, tanah Melayu masih lagi belum merdeka kan, kita masih lagi bergelut. Okey, dengan penjajahan apa semua tu. Okey, tapi di negara barat, okey, terutama di Amerika, mereka telah menjalankan kajian tentang penghasilan tenaga nuklear. Okey, hasil sampingan daripada pembelahan nukleus di dalam reaktor nuklear, iaitu plutonium, boleh digunakan untuk membuat bom atom. Okey, jadi kita menggunakan plutonium untuk menghasilkan bom atom. Okay, sebelum ni kita tengok uranium 235 digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik kan. Okay, jadi untuk menghasilkan bom atom dia menggunakan plutonium. Okay, dunia telah menyaksikan satu malapetaka yang amat dahsyat apabila tenaga nuklear digunakan untuk menghasilkan senjata nuklear. Okay, jadi senjata nuklear yang pertama digunakan tu dia memberi impak yang sangat besar, sampaikan kesan dia terlalu besar sehingga boleh meragut berpuluh ribu nyawa. Okey, siapa yang bertanggungjawab dalam penyelidikan tenaga nuklear? Okay, awak tahu tak siapa yang bertanggungjawab dalam penyelidikan tenaga nuklear? Okay, ada seorang ilmuwan sains, okay, nama dia J. Robert Oppenheimer. Dia merupakan individu pertama yang mencipta bom atom. Okay, jadi dia dikenali sebagai father of the atomic bomb. Okay, bom ciptaannya telah digunakan oleh tentera Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun beliau berasa amat menyesal selepas menyaksikan sendiri kemusnahan akibat ledakan bom atom. Dia dah cipta, kemudian bom tu dia digunakan. Bila bom tu digunakan, bila dia dah nampak kesan dia, baru dia rasa menyesal dia mencipta bom atom. Sebab apa? Sebab kesan dia sangat teruk. Okey. Okay, dekat mana bom nuklear, bom atom ni yang digunakan, mula-mula digunakan? Okey, senjata nuklear pernah digunakan semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat, yang mana dia telah dijatuhkan di 2 bandar di Jepun, iaitu Hiroshima dan juga Nagasaki. Okey, jadi semasa Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat telah menggunakan bom atom untuk melemahkan kekuatan tentera Jepun di negara-negara luar lah. Okay, jadi dia dah jatuhkan 2 bom, satu di Hiroshima dan juga satu di Nagasaki. Okay. Mengikut beberapa kajian dan risalah, bom atom Little Boy telah digunakan oleh pihak tentera Amerika Syarikat di Hiroshima pada 6 Ogos 1945. Okay, manakala satu lagi bom atom nama dia Fat Man telah dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Ogos 1945. Okay, selang 3 hari. Okay, mula dijatuhkan di Hiroshima, kemudian satu lagi dijatuhkan di Nagasaki. Okay.
Little boy ni dia nama bom tu lah. Dia orang conteng dekat bom tu, dia letak nama little boy. Satu lagi dia letak nama Feynman. Okay, letusan tenaga nuklear oleh bom atom menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat sehingga mengorbankan kira-kira 70,000 nyawa orang awam serta merta. Okay, bom tu dijatuhkan saja, dia punya kesan dia tu terus dapat dirasai serta merta. Okay, sampai dia boleh membunuh sehingga 70,000 nyawa orang awam. Okay. Pengumuman ini menyebabkan keadaan seluruh bandaraya itu menjadi amat panas hingga mencairkan struktur besi. Dia punya kekuatan bom nuklear tu ataupun bom atom tu, dia punya kesan dia sampai besi yang digunakan untuk membina bangunan pun dia boleh cair. Dia boleh mencairkan besi. Bayangkan dia punya kepanasan dia tu, tahap dia. Okey. Letusan bom atom juga mengganggu keadaan atmosfera. Kesan daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Okay, jadi bila dia jatuh saja berlaku letupan, bukan letupan tu saja yang memberi kesan kepada bandar tersebut. Okay, kalau bom biasa, bila dia jatuh dekat satu tempat, dia akan meletup. Okey, dah habis kat situ, dia meletup kat situ. Tetapi bila bom atom, bila dia meletup, satu letupan tu dia dah membunuh berpuluh-puluh ribu nyawa orang. Kemudian lepas letupan tu dia tak habis. Okay, dia ada radiasi yang tersebar di atmosfera. Jadi selagi radiasi tu ada di atmosfera, penduduk dekat bandar tu dia akan mendapat kesan dia. Okay, kesan negatif daripada radiasi tersebut. Okay, pada ketika itu seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu terputus. Okey, dah tak ada buat apa lah. Yalah, sebab besi pun dah cair kan. Okey, jadi tidak ada apa-apa sistem hubungan yang boleh menghubungkan antara penduduk di bandar tersebut dengan dunia luar. Okey, jadi kalau kita tengok, ini adalah bandar Hiroshima sebelum pengeboman. Nampak macam bandar biasa, kita ada bangunan macam biasalah. Okey, jadi kita tengok apa yang berlaku selepas pengeboman. Okey, dah jadi macam kita kata apa, padang jarak padang terkukur. Nampak bangunan dia semua habis. Okey, semua hancur. Okey, jadi macam padang, jadi macam kawasan lapang macam tu. Okey, daripada bandar yang sibuk dengan bangunan semua, terus jadi kawasan yang lapang macam ni. Nampak dia punya kesan dia sangat besar. Okey, sekarang ni dah banyak negara yang membangunkan dan mencipta dan mengeluarkan senjata nuklear masing-masing. Okey, tetapi walau bagaimanapun, senjata nuklear tu penciptaan dan penggunaan senjata nuklear tu masih lagi berada dalam satu peraturan. Mereka perlu mengikut satu peraturan, perjanjian pengawalan senjata nuklear. Okey, yang mana dia mengawal, perjanjian ni mengawal penggunaan pada negara-negara yang dah mengeluarkan tadi. Okey, jadi dia tidak membenarkan mana-mana negara menggunakan senjata nuklear dengan sewenang-wenangnya. Okey, jadi perjanjian inilah yang sekarang ni sedang mengikat negara-negara ni daripada menggunakan tenaga nuklear. Jadi dia orang tak boleh nak guna tenaga nuklear tu sesuka hati. Okey, seterusnya kita tahu impak ujian nuklear. Okey, jadi bila dia dah hasilkan senjata nuklear, sebelum senjata nuklear tu digunakan, senjata nuklear tu perlu diuji dahulu. Okey, sama ada senjata nuklear tu apa kita kata, nak dapatkan kelulusan lah, sama ada dia menepati piawaian yang telah ditetapkan. Okey, jadi dia akan jalankan ujian impak nuklear. Kat mana dia nak jalankan? Okey, jadi ujian nuklear ni, okey, dia kata ujian nuklear perlu dilakukan untuk memastikan sama ada senjata nuklear itu berfungsi atau tidak. Ialah bila kita dah cipta sesuatu, kita kena uji dulu lah sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Tapi kat mana kita nak kat mana dia boleh jalankan ujian nuklear ni? Okey, ujian nuklear ni dia boleh dilakukan sama ada di atmosfera terbuka macam ni lah, kawasan atmosfera terbuka, ataupun di atas daratan, ataupun di bawah laut. Okey, jadi dia boleh diuji di 3 tempat, sama ada di atmosfera, dia ada di udara semua, kemudian atas darat ataupun di bawah laut. Okey, biasanya dia orang akan jalankan di bawah laut lah. Okey, tetapi walaupun sekadar ujian, dia juga memberi kesan yang buruk ataupun impak yang buruk kepada hidupan dan persekitaran. Dia tetap akan memberi kesan. Sebab apa? Sebab dia tetap menghasilkan letupan, dan juga letupan itu tetap membebaskan sinar radioaktif. Okey,
Ujian nuklear di bawah tanah contohnya akan menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Dia akan memberi kesan kepada tanah dan air. Dia akan mencemarkan air. Jadi bila air itu kita gunakan untuk kehidupan harian kita, kegunaan harian kita, kita akan mendapat kesan daripada radiasi tersebut. Begitu juga di laut akan berlaku kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Okay, jadi nak buat kat mana-mana pun, ke atas atmosfera pun dia akan berlaku pencemaran. Dekat atas darat pun berlaku pencemaran. Dekat dalam tanah pun berlaku pencemaran. Dekat dalam air pun berlaku pencemaran. Okay, pencemaran itu akan sentiasa berlaku selagi penggunaan tenaga nuklear ini digunakan secara tidak teratur lah, tidak dengan cara yang tidak betul. Okay, bagi manusia dan hidupan darat, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear boleh menyebabkan kesan somatik dan juga kesan genetik. Okay, jadi bila berlaku pencemaran, katalah dia lakukan dekat dalam bawah air laut, katalah dia dekat bawah laut, dia lakukan ujian dekat bawah laut. Okay, kesan radiasi tu kena kepada hidupan laut, contohnya kena pada ikan. Mungkin ikan tu tak mati, tapi ikan tu membawa radiasi tu. Nelayan tangkap ikan tu, kita makan ikan tu. Okey, jadi kita akan dapat kesan daripada radiasi daripada sistem siratan makanan tadi. Okey, jadi kesan ni dia akan bagi kesan kepada dua cara, sama ada daripada cara kesan somatik ataupun lagi satu dia boleh berlaku secara kesan genetik. Okay, apa dia contoh kesan somatik, kesan genetik ni? Okey, jadi saya ulang balik, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear kita boleh bagi kepada dua. Yang pertama kesan somatik dan juga yang kedua kesan genetik. Okey, contoh kesan somatik yang boleh berlaku adalah yang pertama keletihan. Dia rasa letih, dia rasa loya, dia rasa lesu, tak bermaya. Okey, kemudian dia juga boleh menyebabkan katarak mata. Katarak mata ni apa? Katarak mata ni ada satu lapisan putih di hadapan mata hitam kita. Lama-lama katarak tu dia jadi tebal, dia boleh menyebabkan buta. Okey, itu adalah kesan somatik pada ujian nuklear. Okey, dia juga boleh menyebabkan leukemia. Okey, boleh sangat teruk kan, boleh menyebabkan leukemia. Okey. Kemudian yang mudah kita nak tengok adalah keguguran rambut. Dia boleh menyebabkan keguguran rambut. Ini adalah kesan somatik. Macam mana pula dengan kesan genetik? Apa yang berlaku? Boleh berlaku kecacatan pada bayi. Okey, jadi kiranya ibu yang tengah mengandung tadi terdedah pada sinar radiasi, apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan bayi dalam kandungan tu menjadi cacat. Okey, kemudian boleh menyebabkan mutasi sel. Mutasi sel ni yang menyebabkan ini yang kita belajar dalam bab mutasi itu hari kan. Okey, dia boleh menyebabkan mutasi sel. Dan yang terakhir, dia boleh menyebabkan kanser. Okey, dia boleh menyebabkan kanser. Yang mana kanser ni adalah sejenis kita boleh kata dia boleh diturunkan kepada anak-anak dia nanti. Okey, ini adalah kesan daripada penyebaran radiasi yang dibebaskan apabila negara-negara ni menjalankan ujian nuklear. Okey. Okey, tamat untuk kelas kita pada hari ini. Sekiranya macam biasa, sekiranya awak ada apa-apa soalan, boleh tolong tanya dekat dalam grup Telegram kita untuk kita bincangkan bersama-sama. Okey, jadi sekiranya tidak ada apa-apa soalan, saya minta sangat-sangat untuk awak jawab praktis formatif 12.3 dan hantar kepada cikgu supaya cikgu boleh rekod sebagai awak punya PBD. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye.